Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari, kembali berinspirasi bersama kami di Wanita Hari ini tanggal 30 Ogos 2021. Kami doakan apa sahaja yang anda rencanakan hari ini berjalan dengan lancarnya, rancak dan lancar. Dan hari ini saya dan juga Fiza akan bersama dengan anda. Dari wanita kepada wanita, kami akan terus memberi inspirasi kepada anda. Pejam celik Fatin. Ya. Sedar tak sedar, esok kita bakal menyambut sambutan Hari Kebangsaan yang ke-21. Yang mana saya kira mungkin ramai dalam kalangan penonton-penonton yang telah pun kita kongsikan dari hari Sabtu yang lalu, dah pun menyemarakkan semangat kecintaan terhadap negara. Maklumlah, ada macam-macam cara untuk kita terjemahkan rasa sayang, cinta kita terhadap negara. Kalau hari Sabtu lalu, kita dah kongsikan bagaimana kita terjemahkan rasa sayang ini melalui makanan. Betul. Tetapi saya kira ramai juga yang dah pun mula mencari-cari bendera. Tadi sempat berborak dengan penerbit kita hari ini yang mana semalam anak beliau Aryan mengatakan bahawa jangan lupa beli bendera. Anak dia minta. Ini yang bagus kerana kita dah pun pupukkan semangat cintakan negara, semangat patriotisme itu dalam kalangan anak-anak kita. Jadi jangan lepaskan peluang kerana kami di Media Prima Berhad akan terus berkongsi kepada anda sambutan Hari Kebangsaan 2021 yang mana esok anda boleh saksikan secara langsung di Kaca TV menerusi program Malaysia Hari Ini yang akan bermula daripada jam 7.50 pagi hingga ke jam 10.30 pagi esok untuk anda saksikan sambutan Hari Kebangsaan 2021. Pastinya ini adalah tahun kedua kita menyambut Hari Kebangsaan dalam norma yang baru. Ya. Tapi apapun, bagaimanapun cara kita menyambutnya, kita kena terus bersemangat dan juga semarakkan lagi rasa cinta dan sayang kita kepada negara. Baik, okey. Itu berkenaan dengan Hari Kebangsaan. Kita nak sentuh sikitlah berkenaan dengan statistik COVID-19 setakat semalam. Kami tidak putus-putus untuk berkongsikan kepada anda yang mana kes baru setakat semalam iaitu 20,579 kes dan juga kes sembuh baru 20,845 kes. Tetapi kalau kita lihat di sini peratusannya, kes sembuh baru adalah lebih tinggi berbanding kes positif yang dilaporkan semalam. Ini adalah satu berita gembira juga di mana sebanyak 20,845 kes ya Fatin ya. Betul. Ada 300 perbezaannya berbanding dengan kes positif. Tetapi salam takziah juga kita ucapkan kepada mereka yang kehilangan ahli keluarga yang mana sebanyak 285 kes kematian dilaporkan dengan sebanyak 234 kes kematian di hospital dan 51 kes BID ataupun brought in death. Walaupun kita lihat kan Fatin ada banyak kelonggaran yang telah pun diberikan, dalam masa yang sama ia bagus untuk kita sama-sama menghidupkan semula sektor ekonomi kita. Tetapi janganlah kita alpa, lalai ataupun leka. Setuju. Kalau kita nak pergi keluar, kita nak pergi dine in dan sebagainya, pastikan kita tetap menjaga SOP yang telah pun ditetapkan. Saya duduk rumah dekat attach dengan mall. So semalam saya tengok memang penuh lah. Tapi awak tak pergi kan? Saya tak pergi. Belum lagi. Tak ada keperluan kita tak pergi. Tetapi Betul. tak apa, bagi anda nak pergi tak ada masalah pun. Betul. Cuma anda harus menjaga SOP yang telah pun ditetapkan. Dan yang paling pastinya vaksinasi itu jangan dilupakan. Sebab apa? Setakat semalam sahaja 33,724,744 telah pun berjaya dos pertama dan juga dos kedua. Syabas kita ucapkan. Alhamdulillah. Dan hari ini kalau kita nak berbalik kepada semangat merdeka itu, banyak cara ataupun ada pelbagai terjemahan tersendiri tentang erti merdeka ini. Dan ini bingkisan pertama yang nak kami bawakan bersama dengan anda penonton-penonton, bagaimana individu ini memerdekakan dirinya untuk terus berjaya bangkit dari kisah silam yang hitam. Apa kata kita saksikan video ini? Erti kemerdekaan membawa maksud yang berbeza bagi setiap individu. Bagi bekas penghuni sekolahan Wigeni iaitu Muhammad Izzat Daniel Abdullah atau lebih mesra dipanggil Izzat, 22 tahun, pengertian merdeka baginya adalah memperbaiki diri dan melupakan sepenuhnya kegiatan jenayah lampau. Bila kita sebut tentang kemerdekaan, ialah bebas.
bebas daripada segala-galanya. Bebas daripada dadah, bebas daripada kisah silam, bebas daripada kes jenayah. Itu bagi saya erti kemerdekaan yang sebenarnya. Menjadi penghuni di Sekolah Henry Geni Melaka selama 3 tahun selepas terbabit melakukan kesalahan jenayah ketika berusia 17 tahun, Izzat kini berjaya mengubah diri dan berazam menjadi insan yang berguna. Semua orang ada kisah silam. Yang membezakan kita adalah cara kisah cerita yang dicorekkan pada masa silam. Kalau sebelum ni saya tak pernah ada impian saya. Sebelum ni saya tak pernah ada matlamat saya. Bila di sekolah ini saya tetapkan semua tu. Bila saya bebas, saya nak capai matlamat saya. Saya nak hantar mak ayah saya pergi haji dengan hasil usaha saya sendiri. Matlamat ni bagai memandu kita. Matlamat inilah yang memandu saya untuk terus maju ke hadapan. Kalau kita hidup tanpa matlamat, ibarat kita menembak tanpa sasaran. Jadi matlamat ini sangat penting untuk saya, untuk terus saya maju ke hadapan. Biarpun pernah dikecam dan dihina atas kesilapannya, namun segala kecaman itu tidak mematahkan semangatnya untuk terus bertekad membentuk jalan hidup yang lebih baik. Ustaz yang menyampaikan ilmu pun kena kecam, apatah saya yang pernah digelar sampah. Sekali sampah sampai bila pun akan jadi sampah. Itu yang dikatakan pada saya. Saya nak ingatkan ada sampah yang boleh dikital semula dan dapat diguna pakai kembali. Dan satu lagi, biarlah saya menjadi sampah daripada saya menjadi permata yang tidak berguna. Berbekalkan sokongan dari orang sekeliling, terutama keluarga, Izzat yang kini melanjutkan pengajian di peringkat diploma dalam bidang pengurusan penerbangan berjanji akan mengejar segala impian demi membahagiakan kedua ibu bapanya. Kalau sebelum ni, saya jatuhkan air mata mereka dengan air mata kesedihan, air mata kekecewaan. Dan bila saya pulang, saya ada satu niat nak membagi mereka gembira. Saya nak jatuhkan air mata mereka dengan air mata kegembiraan. Itu yang membuatkan saya terus nak lakukan perubahan. Bagi saya, sokongan keluarga ni sangat penting. Ia merupakan tulang belakang untuk saya terus lakukan perubahan. Support daripada keluarga ni saya rasa memang sangat-sangat penting. Dan 50% selebihnya adalah daripada diri sendiri. Kalau masyarakat dah support, keluarga dah support, dah dapat nasihat macam mana pun, kalau diri sendiri tak nak berubah, ia tetap tidak akan jadi berubah. Yang baik dijadikan tauladan, yang buruk dijadikan sempadan. Hakikatnya, pengalaman dan pengajaran yang diterima oleh Izzat ini dapat dijadikan inspirasi kepada semua untuk terus bangkit demi mengubah takdir dalam kehidupan. Sebenarnya, minda, the power of mind. Minda ni ibarat payung terjun. Sekiranya kita tidak mengembangkan minda kita, kita bakal menghancurkan sebuah kehidupan kita. Semuanya dengan minda. Bila kita set minda, kita set yang kita nak ada sesuatu. Bila kita set untuk benda yang positif, insya-Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Tiada benda bulat yang datang bergolek, tiada benda nipis yang datang melayang. Semuanya dengan usaha. Bila kita usaha dan terus usaha, insya-Allah Allah akan adakan sebuah kejayaan. Pernah sekali jatuh tapi ada Izzat bangkit untuk memerdekakan dirinya sendiri. Saya kira saya suka apa yang dikatakan, hidup ibarat payung terjun. Betul. Itu bermakna kita yang harus yakin, kita yang harus orang kata mendidik dan mengajar diri kita untuk bangkit. Tak ada siapa, tak ada orang yang boleh bantu, tapi hanya kita yang boleh bantu diri kita, insya-Allah. Dan hari ini sebenarnya kami nak terus kongsikan kepada anda pelbagai lagi topik-topik dan juga pengisian yang menarik. Dan sebenarnya di dalam talian ketika ini kita bersama dengan Encik Kamal Afandi Hashim selaku penganalisis jenayah untuk kita kongsikan tentang topik pertama kita, iaitu tentang jenayah samun. Tapi sebelum kita nak bersama dengan Tuan Kamal Afandi ini, apa kata anda saksikan dahulu sedikit bingkisan ini. Silakan. Pilu dan menyedihkan, itulah yang dapat digambarkan dengan situasi yang dialami Siti Nur Azizah Syafiandi. 26 Ogos 2021 telah menjadi satu tarikh hitam buat dirinya setelah dia dan kekasihnya dikejarkan ke Hospital Kuala Lumpur akibat disamun. Ketika kejadian, motosikal yang dinaikinya telah dikejar dan dihimpit oleh 3 motosikal lain.
Suspek turut menendang motosikal mangsa yang menyebabkan hilang kawalan lalu terbabas. Anak sulung daripada 5 beradik ini yang bekerja sebagai penghantar makanan cedera parah akibat kejadian tersebut. Tangan kanannya juga terpaksa dipotong sehingga ke paras bahu kerana kondisi tangan yang semakin membiru dan sudah tidak boleh berfungsi walaupun saluran darah utama telah dijahit. Kronologi berkenaan dengan apa yang ditimpa adik Siti Nur Aziziah Syafriadi yang mana tular di media sosial, ramai juga yang bersimpati dan juga ramai juga pandangan yang dalam keadaan pandemik ini banyak sebenarnya keadaan jenayah samun, jenayah pelbagai jenayah berlaku. Adakah disebabkan orang kata kesempitan ataupun terdesak? Itu yang nak kita kongsikan hari ini. Baiklah, kita bersama dengan Tuan Kamal Afandi. Assalamualaikum, apa khabar? Boleh kita unmute? Kita tak dengar? Kita tak dengar Tuan Kamal di sana. Minta. Okey, dan bila kita bercakap tentang topik jenayah samun ini, Fatin, bukan saja kisah adik Aziziah ini. Semalam juga kita dikejutkan dengan berita satu kisah yang mana seorang wanita berusia 41 tahun dirogoh, diliwat dan mayatnya diletakkan di bawah katil di rumahnya. Dan ini yang kita nak kongsikan kepada penonton, bagaimana cara terbaik untuk kita juga sebagai individu menjaga diri kita, menjaga keselamatan ahli keluarga kita dan juga insan-insan di sekeliling kita. Kadang-kadang dalam masyarakat kita hari ini, kalau orang ambil tahu, kita rasa orang itu penipu ataupun Kak Nam. Tapi dalam kes ataupun dalam keadaan hari ini juga sebenarnya kita perlu ambil tahu tentang apa yang berlaku di sekeliling dan juga sekitar kita. Kalau kita biasa nampak jiran kita keluar kat rumah, satu hari tak nampak dia, kita memang perlu telefon ataupun ketuk pintu rumahnya untuk melihat apa yang terjadi kepada dirinya sendiri. Itu adalah orang kata norma baru dalam kehidupan dan juga dalam komuniti kita sendiri, yang mana kita perlu orang kata ada kewarasan dalam apa sahaja yang kita lakukan. Kita kena fikir juga apa perasaan dan juga kejadian ataupun kesan kepada orang ramai. Itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kita perlu mengambil tahu dan mengambil berat apa yang berlaku tentang di sekeliling kita. Dan ini sebenarnya yang paling penting sekali untuk terus kita pastikan setiap apa yang berlaku, setiap apa yang ada di sekeliling kita itu memang dapat kita kongsikan. Kalau Fatin, kalau kita lihat juga ada sebarang keadaan ataupun situasi yang tak diinginkan, ataupun yang pelik-pelik, sebenarnya kita boleh melaporkannya juga kepada pihak yang berkuasa agar kita boleh sama-sama memastikan segala-galanya dalam keadaan yang baik sahaja. InsyaAllah. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Kita akan sambung bersama dengan Encik Kamal Afandi selepas ini. Tapi sebelum itu kami nak kongsikan kepada anda penonton. Okey Fatin, kalau cakap tentang memori merdeka, apa yang terlintas di fikiran anda? Okey, macam hari itu kita dah kongsikan kan pembarisan dan juga perarakan. Tapi saya lupa berkenaan dengan lagu-lagu yang saya macam terpahat dekat fikiran kita. Okey, awak lagu apa? Saya lagu Bahtera Merdeka. Jangan suruh saya nyanyi. Nyanyi sikit. Memang dah cakap betul, nyanyi. Bonda senyum riang. Wah, boleh jadi penyanyi lah. Janganlah begitu. Okey, kalau saya suka lagu Warisan. Okey, awak pula. Di sini lahirnya sampai habis chorus tau. Cinta. Producer kata commercial break. So tak boleh nyanyi sampai habis. Okey, anda boleh google, anda boleh kongsikan juga bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Kalau mungkin apa antara lagu-lagu, kenangan-kenangan dan juga memori-memori merdeka anda yang ingin terus anda kongsikan bersama kami di laman sawang Facebook dan juga Instagram kami. Kita berehat dahulu seketika. Jangan ke mana-mana selepas ini. Wanita Hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, kita terus bersama dengan tetamu kita, Tuan Kamal Afandi Hashim. Tadi tak berapa clear hari ini, dah terputus dan sekarang ini dah terus kita bersama dengan beliau selaku penganalisis jenayah. Apa khabar Tuan Kamal? Alhamdulillahirrabbilalamin. Macam mana dengan kedua-dua pengacara penyampai favourite saya? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Tuan Kamal, kita dah kongsikan di awal tadi tentang kronologi dan juga tentang perkara-perkara yang berlaku. Dan kalau kita lihat, ini antara situasi yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini tentang jenayah samun ini. Kalau boleh dikongsikan, apa sebenarnya sebagai rakyat dan sebagai penonton, apa yang kita perlu tahu tentang jenayah samun yang berlaku ini?
Baik. Sebelum ni kita selalu dengar perkataan samun. Ya. Dia bermula daripada, kalau kita nak tahu, dia bermula daripada curi. Ya, curi yang mana tak melibatkan orang. Tetapi apabila tuan punya harta ada kat situ, tuan punya harta di sini ni dan mendatangkan ketakutan, misalnya urutan cedera parah, maka pada ketika itu curi menjadi rompak. Jadi bahasa undang-undang ni adalah rompak. Kan? Kemudian kita juga gunakan bahasa samun, sama ada berkawan, berkumpulan, bersenjata ataupun tidak. Maka kejadian yang kita lihat ini adalah di mana kes samun ini sudah mula kembali dalam market kita. Sebab bila PKP dulu, tak banyak kes-kes ini sebab pergerakan terbatas. Namun apabila dibuka, maka kita dapati ada kejadian, cuma ia berlaku pada frekuensi yang berbeza berbanding dahulu. Kalau kita tengok impak juga kesan apa yang dilakukan si pelaku sangat orang kata ekstrim kan Tuan Kamal. Adakah disebabkan pandemik ini hilang kewarasan dan juga kadang-kadang terdesaknya seseorang itu hingga mengakibatkan kejadian-kejadian sebegini? Fasa dan tingkatan jenayah itu kadang-kadang boleh berbeza. Walaupun tujuan asal adalah untuk profiteering, iaitu mendapatkan wang, duit, ya. Tetapi dalam pertembungan itu, ia boleh membawa kepada keadaan yang lain. Misalnya keadaan setempat itu berubah, ya. Tadi selamat kemudian tak selamat, menyebabkan masa menjadi terhad kepada penjenayah. Jadi ini boleh mengancam mangsa, sebab kalau tadi dia guna tangan, sekarang dia akan gunakan senjata. Jadi dalam kes-kes ini, kan, pertembungan kita tadi daripada fasa nak dapat duit, dia boleh jadi kepada fasa membahayakan tubuh badan, seterusnya kepada nyawa. Okey. Kalau kita lihat kisah adik Aziziah ini, dia disamun di atas jalan raya, yang mana motosikalnya juga diambil. Tetapi ini bukan satu kisah saja. Tapi kalau kita lihat jenayah samun ini, ada macam-macam cara dan berbeza-beza, Tuan Kamal. Jadi bagaimana kita sebagai seorang individu ini boleh mengelakkan daripada perkara-perkara sebegini berlaku? Apa yang perlu kita lakukan? Untuk mengurangkan risiko kepada kita, kita harus tahu beberapa perkara. Satu, untuk mengelak risiko itu secara total. Tetapi dalam gerak kerja kita sebagai manusia, tentunya ada beberapa bahagian yang terbuka. Misalnya waktu kerja kita, ya, di luar waktu puncak. Dan ini yang menjadi masalah. Jadi ada yang kata safety in numbers, tetapi dalam keadaan yang baru berlaku yang kita lihat sendiri ini, walaupun berdua, ia tidak menjanjikan harapan yang tinggi untuk selamat. Jadi yang perlu kita tahu ialah kepelbagaian. Kadang-kadang ia berlaku sebab kita ada rutin tertentu yang mana penjenayah dapat lihat. Ada 3 bentuk mangsa. Satu, mangsa keadaan. Kedua, mangsa yang telah dipilih oleh penjenayah. Ya? Dan ketiga, mangsa yang rambang. Jadi mangsa keadaan ialah orang yang melalui satu tempat itu di mana penjenayah mahu melakukan jenayahnya. Mangsa yang dipilih ialah dia tengok rutin, dia tahu bila orang bawa duit, jadi dia tahu laluan yang digunakan. Dan yang ketiga ialah mangsa yang rambang. Kebetulan dia lalu situ, maka dia lihat itu saja peluang yang ada, maka dia terus rebut peluang itu. Malangnya, inilah yang selalu membawa kepada kecederaan parah kepada mangsa. Kita percaya bukan sahaja kepada adik Siti Nur Aziziah. Ramai lagi mangsa-mangsa di luar sana yang mungkin mengalami tapi tidak, orang kata, ditularkan. Bagaimana agaknya kesan psikologi kepada mereka ini untuk mereka bangun dan juga elakkan daripada fobia atau sebagainya? Saya percaya masyarakat semua kena bangkitlah. Sebab apa? Kita jatuh simpati kepada survivor ni, pemandiri, ya. Kalau bangsa ni selalu meninggal dunia, tetapi yang hidup kita panggil pemandiri. Tapi mereka perlukan support dari segi moral. Kerana apa? Jika telah kehilangan anggota badan, ia bukan satu yang mudah. Ia boleh membawa kepada depresi, ya. Ia juga boleh membawa kepada keadaan-keadaan luar jangka yang lain. Di sinilah support service untuk kita semua perlu tampil ke depan, ya. Sama-sama bantu dia. Saya haraplah ada pihak yang sekarang ini telah pun memikirkan cara bagaimana untuk membantu orang-orang sepertinya. Tuan Kamal, yang terakhir sekali, peranan kita sebagai ahli masyarakat. Kadang-kadang kita ni tak nak ambil tahu hal orang di sekeliling kita sebab kita tak nak dilihat sebagai penyibuk, Kak Enam, busybody dan sebagainya. Tetapi dalam situasi hari ini, kita perlu dan harus untuk mengambil cakna tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Silakan, Tuan Kamal.
Betul Fiza. Ada dua bentuk masyarakat di sini. Satu, masyarakat biasa, masyarakat awam, di mana kalau ada orang hampiri kita untuk menjual misalnya barang-barang curi atau yang kita syak boleh mendatangkan masalah atau dipati dengan jalan tidak sah, maka di sini kita harus menghubungi pihak berkuasa. Yang kedua, masyarakat yang dalam bentuk pembuat keputusan. Kalau kita lihat aplikasi misalnya Bandar Selamat dengan penggunaan CCTV yang canggih yang dapat mengesan penjenayah, itu sangat-sangat harus kita guna sekarang. Kerana jika penjenayah merasakan mereka kebal daripada CCTV, setidaknya ia membantu dalam mengesan penjenayah ini dan mematahkan cobaannya kepada orang lain. Ini pendapat saya lah. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Tuan Kamal Afandi Hashim selaku penganalisis jenayah. Kita doakan Tuan juga dalam keadaan yang sihat. Baik, jaga diri Tuan. Baik. Terima kasih kedua-duanya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi InsyaAllah. Dan semoga apa yang dikongsikan itu dapat membuka mata kita untuk kita sama-sama sentiasa berhati-hati dan juga mengambil tahu menjadi dua jenis ahli masyarakat itu tadi yang mana kita harus mengambil tahu apa yang berlaku di sekeliling kita, Fatin. Betul, dan juga kita perlu orang kata lebih prihatin dan juga alert dengan waktu-waktu untuk kita keluar rumah dan sebagainya kan. Okey, baik, kita nak terus perkongsian kita hari ini berkenaan dengan topik kita hari ini iaitu memori Merdeka. Awal tadi kita dah kongsikan tentang lagu kegemaran kami. Anda terus kongsikan bersama dengan kami di Facebook. Tapi sebelum kita nak berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang topik perbincangan kita pada hari ini, apa kata sama-sama kita saksikan dahulu VT Trivia Sumbangan Wanita untuk mencapai kemerdekaan. Jom kita saksikan. 64 tahun masa berlalu semenjak kemerdekaan negara mula dicapai pada tanggal 31 Ogos 1957. Bagi individu yang merasai pahit getir dalam mendapatkan kemerdekaan negara, tarikh itu sudah semestinya menjadi satu tarikh yang keramat buat mereka. Digelar sebagai tokoh gelang kemerdekaan, Allahyarhamah Datuk Siti Rahmah Kasim merupakan wanita Malaysia pertama yang menyumbangkan gelang emas pemberian hadiah pernikahan daripada ayahnya kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kesanggupan beliau memberikan gelang emas itu adalah bertujuan untuk membantu membiayai perjalanan bapa kemerdekaan itu ke London dalam usaha untuk menuntut kemerdekaan negara. Tindakannya yang tidak mementingkan diri sendiri turut menjadi sumber inspirasi buat semua yang ada pada waktu itu. Orang ramai mula memberi sumbangan dalam bentuk cincin, jam tangan emas, anting-anting, kerongsang serta pin baju sekaligus telah membantu memudahkan perjalanan mereka ke Kota London. Boleh lihat dalam satu pengorbanan untuk negara tercinta. Apa pula pengorbanan kita? Mungkin pengorbanan kita dalam kita menjaga SOP dan juga kita orang kata menurunkan jangkitan COVID-19 kan? Itu yang kita katakan penghayatan dan juga pemahaman kita ini adalah berbeza-beza. Dan hari ini sebenarnya satu lagi kita nak kongsikan kepada anda, kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita dalam talian. Antaranya kita akan bersama dengan Muhammad Daniel Haikal Azrul Afandi yang mana beliau merupakan seorang pelajar dan juga pencipta lagu patriotik. Betul. Dan kita juga bersama dengan bapa beliau iaitu Azrul Afandi Sobri, merupakan seorang wartawan. Penerbit. Merupakan seorang penerbit sebenarnya. Okay. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar kedua-duanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, tapi sebelum kita nak berborak dengan lebih panjang lagi sebenarnya tentang lagu yang dicipta oleh Daniel Haikal ini, kami nak bawa anda semua penonton tentang kita biasa dengar tentang lagu Negaraku dan juga menggantung bendera Jalur Gemilang. Tetapi tahukah anda siapa antara individu-individu yang berada di belakangnya yang mencipta lagu dan juga bendera Jalur Gemilang ini? Nak tahu, kita saksikan. Sebelum nama Jalur Gemilang diperkenalkan, bendera Malaysia hanya dikenali sebagai bendera Persekutuan Tanah Melayu. Nama Jalur Gemilang secara rasminya diperkenalkan dan digunakan bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-40 tahun. Muhammad Hamzah, iaitu seorang bekas arkitek Jabatan Kerja Raya Johor, telah memenangi pertandingan memilih reka bentuk bendera pada tahun 1949. Reka bentuk bendera tersebut telah melalui beberapa pindaan, iaitu bulan sabit berwarna putih digantikan dengan warna kuning. Jalur Gemilang atau dahulunya dikenali dengan nama bendera Persekutuan Tanah Melayu secara rasminya mula dinaikkan dan berkibar pada tanggal 31 Ogos 1957.
diiringi dengan lagu Negaraku yang pertama kalinya diperdengarkan kepada umum pada waktu itu. Manakala lagu Negaraku pula dicipta pada Februari tahun 1957. Satu pertandingan mencipta lagu rasmi telah diadakan. Namun 4 lagu terakhir pada ketika itu ditolak oleh Jawatan Kuasa Khas Pemilihan Lagu Kebangsaan. Irama lagu Negaraku kemudian diilhamkan daripada irama lagu Negeri Perak atas cadangan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Lagu Negaraku pada ketika itu dimainkan seiring dengan bendera Union Jack yang diturunkan, kemudian digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Di sebalik liriknya, lagu ini menekankan taat setia serta bertujuan membangkitkan semangat patriotik dan cinta terhadap negara. Antara elemen-elemen yang perlu kita dedahkan kepada anak-anak kita dan juga generasi supaya orang kata sejarah-sejarah berkenaan Jalur Gemilang dan juga lagu Negaraku tu tak luput ataupun ambil tahu berkenaan dengan negara kita. Itu penting sekali dan ini juga yang membuat kita teruja, membuat saya teruja apabila mendapat tahu bahawa adik Muhammad Daniel Haikal ini juga walaupun bergelar seorang pelajar tetapi mempunyai rasa kecintaan terhadap negara dengan mencipta lagu patriotik. Okey Daniel boleh tak kongsikan macam mana boleh tercetusnya idea untuk Daniel mencipta lagu patriotik ni? Silakan Daniel. Pada asalnya untuk buat lagu ni, pada asalnya lah untuk buat lagu ni akan dengar dulu macam mana suara semua, and then lepas dah dengar tu tengok apa topik dia yang kita nak bawa dalam lagu ni. Lepas tu baru kita fokus pada lirik dia, buat beat dia lah. Boleh tak dikongsikan apa topik ataupun pengisian ataupun penceritaan yang dibawakan dalam lagu ini? Dalam lagu ni dia cerita tentang bangsa-bangsa dalam Malaysia dengan dia punya sejarah-sejarah dalam Malaysia dan tentang patriotik lah. Okey. Daniel, kalau kita tahu zaman-zaman dahulu kan lagu patriotik ni genrenya pasti berbeza. Tapi untuk Daniel, orang kata masih lagi muda, apa antara pendekatan genre yang dibawa oleh Daniel? Untuk genre lagu ni adalah reggae sebab lebih sesuai untuk semua masyarakat ataupun umur. Tak kisahlah orang muda ke orang tua masih lagi boleh dengar genre macam ni lah. Okey. Jadi kalau kita tengok di kaca TV ketika ini ayahnya juga ya Encik Azrul Afandi selaku penerbitnya juga. Mungkin Encik Azrul boleh kongsikanlah macam mana sebenarnya Encik Azrul boleh orang kata menyokong dan juga menggalakkan Daniel untuk mencipta lagu patriotik. Selalu orang buat cipta lagu cinta lah lagu kan. Tapi ni lagu cinta juga tapi cinta kepada negara. Okey, sebenarnya anak saya ni Haikal ni kan, dia sebenarnya dah buat banyak lagu sebenarnya sebelum ni. Yang saya fahamkan dia dah buat lebih kurang dalam 14 ke 15 lagu dah. Okey. Tapi sebelum ni lagu-lagu dia lebih bersifat lagu-lagu youngster sekarang lah, lagu-lagu orang sekarang lah kan. Lagu-lagu rap, lagu-lagu yang fresh lah, modern style. Dan bila saya nampak bakat dia ni, so saya pun minta dia buat satu lagu yang berbentuk reggae sebab lagu tu lebih sesuai dengan suara saya. Saya teringin nak bawa sendiri. Kan? So saya pun minta dia tolong buat lagu yang berbentuk reggae dan saya cuba nak matchkan dengan patriotik sebab apa kita nak dia ni turut sama merasai macam mana menjiwai semangat kemerdekaan kan. Tapi nak tanyalah juga kat Cik Azrul dengan Haikal, kalau cakap tentang lagu patriotik dan menjiwai lagu patriotik ni, kita mesti ada macam tadi, macam saya suka lagu Warisan, macam Fatin suka lagu Bahtera Merdeka. Tapi kalau macam Cik Azrul sendiri, apa antara lagu dan juga penyanyi? Siapa penyanyi yang Cik Azrul rasa memang, kalau lagu patriotik, inilah orangnya menjadi ikon dan idola Cik Azrul? Satu lagu yang paling saya melekat sampai sekarang adalah lagu Saya Anak Malaysia. That's why saya pilih irama reggae ni sebab dia macam sampai sekarang lagu tu dia macam fresh, lagu tu dia walaupun dia tak sebab apa orang selalu kaitkan patriotik dengan irama yang mendayu, Melo. yang melo lah. Tapi bila dengar lagu di Arsem Rasputin tu, lagu tu dia catchy, dia fresh sampai sekarang orang boleh follow. Sebab saya minta Haikal buat lagu tu. Okey. Tapi berkenaan dengan lagu patriotik daripada Haikal sendiri ni, adakah Haikal sahaja 100% idea dan juga ilham Haikal ataupun dua-dua idea bergabung? Untuk idea campur sebab lirik semua ayah yang buat, so memang bercampur daripada idea. Bila lagu saya buat lah, tapi untuk idea memang 100% ayah buat lah.
Okey, dan kenapa saya tanya soalan siapa antara lagu-lagu yang Cik Azrul suka sebenarnya? Selain daripada lagu warisan, saya cukup suka dengan suara gemersik yang dimiliki oleh Roy, penyanyi legenda Roy. Jadi betul Cik Azrul? Cik Azrul pun suka? Betul sangat. Jadi kita hari ini bertuah kerana kita juga bersama dengan Encik Muhammad Raizan Alwi atau nama popular komersialnya Roy. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Tak dapat kita lihat wajahnya, kita dengar suaranya je pun dah cukup lah tu. Mengubat rindu saya kira penonton-penonton wanita hari ini. Okey. Ampun. Selalu kan kalau kita cakap tentang lagu-lagu patriotik ni memang sangat sinonim lah dengan Roy sendiri. Memang sering kali dikaitkan dengan Roy. Tapi Roy, kalau kita lihat zaman dulu ni memang lagu-lagu patriotik ni kebanyakannya ada banyak dinyanyikan. Tapi zaman sekarang ni mungkin masih lagi ditunjukkan rasa kecintaan terhadap negara tapi dalam bentuk yang berbeza-beza. Kalau dulu aspirasinya mungkin lebih kepada lagu, tapi sekarang ni ada macam-macam cara kan. Tapi Roy sendiri sebagai salah seorang yang memang sinonim dengan lagu patriotik ni, apa yang nak Roy komen, nak kongsikan tentang memori Hari Merdeka Roy sendiri dengan menyanyikan lagu patriotik? Okey. Alright. Banyak orang pertikaikan pasal kalau masa saya nyanyi lagu patriotik, lagu berentak March. Itu banyak orang kata itu lagu berentak lama. Lagu lama. Tapi sebenarnya itu hanya satu genre. Sebab lagu-lagu patriotik ni banyak genre, banyak jenis. Ada yang cerita pasal perjuangan di front line, macam lagu prajurit tanah air. Ada yang cerita pasal keindahan alam macam Banjaran Siti Wangsa ini. Ada yang ceritakan pasal perpaduan negara, lagu macam bahasa lagu Muhibah, lagu lagu bahasa kita kan. Dan itu lagu-lagu lama. Kalau lagu-lagu baru macam kita tengok ada Gemuruh pun. Gemuruh Faizal tu bentak rock. Dia rock. Jadi dia merangkumi banyak genre. Macam Dr. Sam tadi tu, dia lebih kepada lagu macam joyful. Joyful, dia tak ada stress. Tetapi diinjekkan dengan lirik patriotik. Jadi, silakan, teruskan. Okey, alright. Dulu saya pernah ditanya, kebanyakan lagu-lagu sekarang tak ada, lagu-lagu patriotik sekarang tak ada bersemangat. Saya terangkan macam gitulah. Jadi salah satunya masa kerajaan di waktu saya ditanya tu, kerajaan ketika itu, diorang ada masalah dengan semangat patriotisme di kalangan remaja. Jadi wartawan tu tanya saya, macam mana nak buat tu? Saya kata, tak apa, buatkan dalam semua bentuk lagu, semua jenis lagu. Tak kira reggae ke macam tadi, lagu pop ke, lagu rock ke, lagu rap ke. Jadi lagu-lagu ini memang dekat pada para remaja. Jadi kita hanya ubahkan lirik tu kepada lagu patriotisme. Jadi bila remaja dengar tu lagu yang tak asing bagi diorang, lagu buat pula tu komposer buat lagu tu sedap-sedap mereka. Jadi mereka pun terikut-ikut. Dalam lagu tu bukan ada hum saja, tetapi dia ada lirik. Jadi dia akan pergi ikut kata-kata dalam lirik tu. Jadi lama-lama kemudian dia akan meresap dalam diri diorang. Ya, betul tu. Kalau macam antara lirik lagu warisan yang saya suka tu, dia baik-baik liriknya, di sini lahirnya sebuah cinta yang luhur, abadi dan sejahtera. Kalau saya tak silap lah. Jadi itu memberikan maksud kecintaan kita kepada tanah air dan juga negara kita. Tapi Roy, kalau kita nak berbalik kepada Roy juga, kalau kita cakap tentang memori Hari Merdeka lah kan, apa antara perkara yang terpahat dalam kenangan dan memori Roy sebenarnya yang memang akan mengingatkan Roy tentang Hari Merdeka selain daripada lagu? Okey. Hari Merdeka ni saya dulu sering dijemput, diundang untuk majlis keramaian meraihkan Hari Kemerdekaan Negara Kebangsaan. Jadi saya hanya penyanyi patriotik. Saya seorang-seorang dia menyanyikan lagu patriotik atau lagu tema ketika itu. Tak kira lah dia masa pembarisan dia pagi ke, masa 1 hari bulan ataupun 30 hari bulan Ogos yang menyambut pada malam tu menyambut Hari Kemerdekaan pada esoknya. Jadi saya beberapa tahun menyanyikan lagu tema kemerdekaan Malaysia kan.
Jadi macam lagu Malaysia Pegumilang, Perpaduan Teras Kejayaan, dan banyak lagi. Yang ketiga itu memang saya dijemput untuk menyanyikan pada hari tersebut. Wah, seronoknya. Itu merupakan detik bersejarah yang saya kira takkan dapat dilupakan dalam kenangan dan juga lipatan sejarah peribadi Roy sendiri pastinya, kan? Ya, saya. Lagi satu lagu patriotik juga, tapi lagu Sukan Commonwealth 1998 di Kuala Lumpur. Wow. Itu pun saya nyanyikan, diberi penghormatan oleh negara untuk menyanyikan lagu tema itu. Jadi suara saya yang saya didengar di seluruh kontinental benua Commonwealth. Wah, sangat membanggakan, Roy. Okey, banyak lagi sebenarnya kita nak kongsikan dengan tetamu kita, tapi sebelum itu kita nak bawa juga pemerhatian penonton daripada HI untuk kita saksikan apa kata orang ramai berkenaan dengan memori Hari Kebangsaan mereka. Jom kita saksikan. Antara perkara ataupun pengalaman kegemaran saya yang tak dapat nak dilupakan pada tahun 2009, suami saya menyertai perarakan dan juga persembahan silat di Dataran Merdeka. Kita berkumpul ramai-ramai, dapat saksikan perarakan, peragaan baju-baju beruniform. Kita dapat berkumpul ramai-ramai, kita tengok kejadian di Dataran Merdeka tu sungguh meriah. Meriah. Sangat-sangat best, dan itu pengalaman yang tak dapat nak dilupakan. Pakcik dulu seorang tentera. Masih ingat lagi semasa pakcik dan pasukan dulu pasti terlibat dalam pembarisan balas setiap tahun. Dulu seronok dan kita rasa amat bertuah dan dapat menyertai pasukan dalam pembarisan Hari Kebangsaan. Kenangan sambutan Hari Kemerdekaan yang saya tidak dapat lupakan pada tahun 2014. Sekolah saya terpilih untuk membuat persembahan bagi sambutan Hari Kemerdekaan di Dataran Merdeka. Pada malam ambang kemerdekaan, saya membantu guru saya untuk mengambil kostum di Kuala Lumpur. Waktu zaman sekolah sebenarnya ada sekolah buat pertandingan kostum, saya pun menyertai pertandingan kostum tu kan. Untuk hias kelas, saya akan plan dengan rakan-rakan saya yang lain. Dia macam-macam, ada yang ambil kostum. Yang paling kalau kita tengok kenangan ataupun memori yang tak dapat dilupakan, pastinya zaman sekolah. Maklumlah, kena masuk pembarisan, kena berbaris, kena macam-macam lah. Ada yang buat persembahan Hari Merdeka, Hari Kebangsaan sebagainya, kan? Betul. Jadi awak pernah menari ke menyanyi? Menari tidak, saya yang pembarisan sahaja. Masa tu tak pandai menari. Nampak serius saya muka. Okey, itulah sebenarnya kan, bukan sahaja orang kata menyingkap memori merdeka, tapi waktu kita sekolah memang itu pembarisan, kita bantu untuk menghias kelas acara kemerdekaan dan sebagainya, kan. Kita tanya adik Haikal. Kita nak tanya adik Haikal sebenarnya, generasi muda. Orang kata selain daripada adik Haikal mencipta lagu, apa agaknya yang boleh orang kata menyemarakkan lagi rasa cinta negara dalam usia generasi muda ni? Macam tadi pergi berharap semua, pergi ikut ataupun join dia punya aktiviti-aktiviti masa merdeka, yang masa tu boleh dapat buat banyak lagi experience lah untuk merdeka ni. Adik Haikal pernah ke sertai perbarisan di sekolah bersempena dengan Hari Merdeka, ataupun kadang-kadang kat sekolah kan ada macam-macam pertandingan, berpidato lah, bercerita lah, menyanyi lah, ada macam-macam. Pernah tak ada pengalaman sebegitu, memori Hari Merdeka anda? Pernah join dia punya perarakan tu lah, tapi untuk puisi semua tu tak pernah lagi. Tak apa, nanti bakal mungkin insya-Allah. Okey, kalau Cik Azrul pula, mungkin boleh dikongsikan juga apa antara memori ataupun kenangan-kenangan yang tak dapat dilupakan bila kita bercakap tentang 31 Ogos ini. Dia bila sebut pasal mereka ni, majoriti nampak anak saya pun tadi pun yang sembang dekat dalam yang lain-lain audiens pun sembang pasal perarakan dan sebagainya, kan. Tapi kerana itulah kita sebenarnya buatkan kita ni, buatkan budak-budak sekarang ni dia dah mula lupa pasal kemerdekaan sebab dah 2 tahun kita tak boleh nak berarak sebagainya, kan. Jadi pengalaman saya lebih suka mengenang kembali perjuangan orang-orang dulu. Sebab saya sebagai seorang wartawan, saya pernah buat banyak kali projek-projek, berjumpa dengan orang-orang lama zaman-zaman Jepun sebagainya. Dengar pengalaman dia orang sendiri, merasai sendiri macam manakah dia orang punya keperitan hidup dia orang. Itu akan lebih sampai pada kita punya jiwa. That's why saya juga selalu juga buat puisi yang cuba nak menggambarkan betapa kecintaan kita pada negara dan juga rasa kemerdekaan itu bukan hanya pada warna bendera, bukan hanya pada warna baju, bukan hanya pada perarakan dan sebagainya, tapi merasai sendiri macam mana yang orang dulu rasa.
Bila saya buat liputan pasal kemerdekaan, saya jumpa dengan orang-orang lama. Kadang-kadang dia orang excited tunjuk bayonet Jepun. Betul. Yang dia orang dapat rampas daripada zaman Jepun dulu. So dia orang punya rasa cinta dia orang pada benda tu, rasa macam bangga dia orang tu, itu yang kita nak bagi kita punya anak-anak ni rasa. That's why saya bila tak boleh nak berak semua ni, saya minta anak saya ni cuba buat lagu Merdeka supaya dia dapat rasa sendiri macam manakah feel perasaan orang menyambut Bulan Merdeka ni. Itu dia. Kita terjemahkan menurut cara yang berbeza-beza ya, Cik Azrul. Okey, akhir sekali daripada Roy, mungkin ada sesuatu yang dikongsikan juga kepada penonton-penonton kita. Itu dia, walaupun kita tak dapat pergi untuk berarak, tetapi sebenarnya ada banyak cara untuk kita terus menyemarakkan rasa kecintaan kita terhadap negara. Jadi Roy sendiri mungkin ada sedikit pesanan yang nak disampaikan kepada penonton-penonton kita bagaimana untuk terus kita menyemarakkan rasa cinta terhadap negara ini. Okey, sama sekali kita kena bersyukur yang kita ada negara sendiri. Jadi kita mesti memupukkan semangat kenegaraan kita ke dalam hati kita. Ya, tak kira apa kaum. Jadi inilah negara kita, satu negara, so kita kena jaga keamanan negara kita. Yang itu janganlah berpunca kekecohan dalam negara kita itu daripada kita sendiri. Adalah kalau ada musuh yang menyerang itu satu perkara yang lain. Tetapi kita sendiri kadang-kadang janganlah kita menjadi musuh kepada negara kita sendiri. Itu yang saya ingatkanlah. InsyaAllah. Kepada saudara-saudara negara saya lah. Jadi apa-apa pun macam sekarang kita menghadapi pandemik COVID-19. Jadi kita apa yang kerajaan sarankan, kata jaga SOP, yang itu pun kita kena ikut SOP itu sebab untuk kesejahteraan kita semua. Jadi janganlah ada di antara kita yang belagak lebih pandai yang tak ada ilmu tetapi dia lebih pandai daripada orang-orang yang lebih pandai. Okey, kita nak minta 2 line lagu warisan daripada Roy, sedikit je. Tak salah orang kata. Okey. Di sini lahirnya sebuah cinta. Okey, itu yang dia. murni, abadi, sejati. Wow. Sedap. Rasanya tak puas nak dengar 2 lain tu. Rasanya nak dengar satu lagu. Sedap betul suaranya Madu. Terima kasih banyak-banyak Roy. Terima kasih Azrul. Dan juga adik Haikal di atas perkongsian hari ini yang saya kira sedikit sebanyak dapat memberi lebih banyak suntikan semangat untuk kita terus bersemangat untuk esok meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2021. Kami nak berhenti rehat seketika. Sekembali nanti kita bersama dengan segmen tajaan. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, kita bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razif selaku pengasas V Asia Cosmetic dan Healthcare. Apa khabar Datuk? Baik, sihat Fatin. Sihat Alhamdulillah. Hari ini apa yang ada dikongsikan? Silakan. Okey, terima kasih Fatin. Ceria Fatin hari ini ya. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari ini. Fatin, saya percaya ya dalam tempoh pandemik ini pastinya ramai antara kita yang kadang-kadang tercari-cari ya makanan tambahan yang bersesuaian. Sebab apa ya, rata-ratanya nak tingkatkan sistem badan, sistem imunisasi ya. Apa pun, satu pesanan saya kepada penonton ya, jangan lupa pilih produk yang betul-betul berkualiti ya. Sebab apa, dalam lambakan produk di pasaran sekarang ni kadang-kadang kita khawatir ya, ada bahan terlarang, campuran bukan-bukan ya, yang mana tidak mempunyai kajian dan penyelidikan secara teratur, Fatin, yang mana berbeza dengan produk Asia ya, produk dikilangkan dikilang bertaraf GMP ya, diformulasi oleh pakar pemakanan, pakar nutrisi yang bertauliah ya, dan juga saya nak kongsikan dengan anda semua ya, dengan setiap pembelian produk Asia, kami juga turut salurkan ya kepada mereka yang memerlukan ya tabung COVID 2019 ya, alhamdulillah ya, yang mana kita bantu mereka memerlukan ya, mereka yang terkesan dengan pandemik ini. Dan bercakap mengenai kesihatan Fatin ya, saya percaya ramai antara kita seperti saya katakan tadi ya, tercari makanan tambahan yang bersesuaian ya. Jadi saya ingin cadangkan ya, bagi anda yang mencari sumber vitamin dan nutrisi yang terbaik ya, boleh dapatkan Platinum Drink V Asia Fatin. Sebab apa ya? Platinum Drink V Asia ni dah lama dekat pasaran ya, merumuskan ya sumber-sumber bahan-bahan yang terbaik berasaskan bahan-bahan semula jadi. Itu yang penting ya, bahan-bahan alami kita gunakan ya, khasiat daripada buah-buahan terbaik seperti buah-buahan makeberry, delima, cherry ya, buah manggis, secerih, pemakanan sunat, semua kita garapkan dalam satu jus yang mana dapat membantu memberi tenaga tambahan, meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesejahteraan kita secara tak langsung ya Fatin. Dan kalau kita perhatikan ya, ramai antara kita ya yang mana kesan daripada COVID ya, yang mana dah kena COVID kadang-kadang ya keadaan badan letih, lesu, kurang bermaya ya. Saya kira ya permasalahan ini amat membimbangkan rasa lemah badan ya. Apa pun jangan lupa ya dapatkan makanan tambahan seperti Platinum Drink, saya kira dapat membantu ya
memberi tenaga tambahan. Kadang-kadang kita nak solat pun rasa letih, ya, terpaksa duduk dan sebagainya, Fatin. Jadi Platinum Drink ni saya cadangkan ya, pengambilan satu hari 15 hingga 30 ml dah cukup memadai, Fatin. Saya kira dapat membantu memberi tenaga tambahan. Sebab apa? Dalam ni ada formulasi menggabungkan ya buah-buahan terbaik seperti buah mangkuberi ya, yang mana buah mangkuberi ni mengikut kajian ya, di Mapuche, Amerika Selatan, ianya sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan yang mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali berbanding dengan buah-buahan lain, ya, diikuti dengan buah acai berry. Seperti mana kita ketahui buah acai berry sangat tinggi dengan sumber vitamin C, ya, yang mana sumber vitamin C ini sangat bagus untuk kesihatan tubuh badan. Kemudiannya dalam ni juga ada ramuan daripada manggis, ya, xanthan, yang mana sangat-sangat bagus, ya, bertindak sebagai sumber antioksidan yang mana meningkatkan sistem imunisasi tubuh badan. Kemudiannya Fatin, dalam ni juga ada ramuan seperti buah delima. Ramai antara kita yang memanfaatkan buah delima, suka makan buah delima, ya, tetapi saya nak kongsikan dengan anda semua yang mana ya, khasiat buah mangkuberi ni mempunyai manfaat yang lebih baik, ya, kadar antioksidan yang lebih baik sekali, yang mana ya Platinum Drink juga ya, telah menjalani kajian dan penyelidikan secara terperinci, ada certificate of analysis menunjukkan ya bacaan antioksidan yang tinggi. Fatin, saya kira ya sangat bermanfaat untuk pengguna mereka yang amalkan. Dan satu lagi ya, bahan yang terbaik kita gunakan iaitu shark cartilage ataupun sendi tulang rawan, yang mana ya daripada ikan hiu ni, yang mana sangat-sangat bagus, dia dapat membantu mengurangkan geseran pada lutut, ya, sendi sebenarnya kita ketahui kadang-kadang kita rasa letih, lenguh lutut, naik tangga dan sebagainya. Jadi saya kira ya formulasi terbaik ini anda boleh dapatkan rasai ya. Kelainan seawal pengambilan botol pertama Platinum Drink ni harga RM99 saja, sangat bermanfaat ya. Yang paling penting kena amalkan secara teratur, secara konsisten ya. Anda dapat lihat perbezaan ya. Dan paling penting juga saya nak bagi kita kepada penonton ya, Platinum Drink kita dah kehabisan stok ya minggu lepas. Minggu ni kita dah mula pasarkan kembali. Jadi kalau anda nak beli secara online, boleh buat beli di jombai.my ya, dengan potongan diskaun istimewa. Kita buat promosi ya Sempena Merdeka ni. Dan kalau Fatin, kalau waktu pagi kita amalkan Platinum Drink ya, waktu malam kita juga boleh minum jus khasiat lega. Yang mana jus khasiat lega ni ada 5 ramuan terbaik ya Fatin, yang mana menggabungkan khasiat cuka apple, lemon, halia, bawang putih dan juga madu ya. Turut terkandung dalam jus khasiat lega ni adalah ekstrak daun rama, yang mana kita ketahui daun rama juga sebagai sumber antioksidan. Yang mana pengambilan jus khasiat lega kita ketahui ada khasiat bawang putih, halia ni dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan, dia sangat baik untuk proses pelawasan. Kalau waktu malam insya-Allah ya tidur lebih lena, perut kita rasa lebih segar ya. Sebab apa? Khasiat bawang putih dan juga halia ni dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan. Satu hari amalkan sekali dah cukup waktu malam sebelum tidur. 15 hingga 30 minit dah cukup Fatin ya. Dan dah habis saya bercakap mengenai Platinum Drink dan juga jus khasiat lega. Bagi anda yang ingin mengecapi bentuk dan juga berat badan ideal secara sihat dan selamat, jangan lupa dapatkan juga ya Fatin Coco Cut, yang mana ya Coco Cut ni merupakan formulasi oat, koko, serbuk oat dan juga koko yang sangat-sangat sedap ya. Dengan mengamalkan Coco Cut ni, ianya sebagai pengganti makanan ataupun meal replacement ya, yang dapat membantu memberi rasa kenyang Fatin. Dalam pack Coco Cut ni ada 20 sachet ya, 10 pack koko dan juga 10 pack oat ya. Oat 40 gram keseluruhannya ya, sangat membantu memberi rasa kenyang, menahan lapar ya. Jadi kita taklah nak kudak makan bukan-bukan. Jadi minum Coco Cut ni yang paling penting ya, formulasi berasaskan oat, tanpa sibutramine, tanpa bahan terlarang. Anda tak perlu risau ya, tak ada kesan berdebar-debar kat jantung dan sebagainya Fatin. Coco Cut juga boleh dibuat belian secara online di jombai.my. Dan yang terakhir ya, bila kita dah makan macam-macam Fatin, biasanya kita nak lawas, kita nak detox, kita tak nak perut kita rasa debu, kita tak nak duduk dalam tandas lama-lama, tak nak memerap lama dalam tandas, sekarang kita rasa sembelit dan sebagainya. Jadi jangan lupa dapatkan Lemon Talk. Minum Lemon Talk ni ya, sangat-sangat bagus. Sebab apa ya, dalam masa 4 hingga 8 jam kita akan ke tandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam. Segala kata orang tu, makanan kita makan tu akan keluar. Usus kita rasa lebih bersih, lebih ringan perut kita Fatin. Secara tak langsung kita akan lebih aktif, bertenaga. Dan penyerapan makanan ataupun suplemen ya akan jadi lebih baik bila kita dah detox dengan Lemon Talk ni Fatin. Jadi secara ringkasnya jangan lupa ya, untuk kekal sihat bertenaga, jangan lupa dapatkan Platinum Drink di Asia, harga RM49. Waktu malam boleh minum jus khasiat lega, harga RM55. Pasti pembelian melebihi RM100. Di jombai.my anda akan dapat top. Terima kasih Dato' Azril. Sama-sama jumpa lagi, pastikan di Asia baru beli. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih atas perkongsian itu Sama-sama. Dato' Azril Muhammad Razi. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan sebenarnya sesuatu ingin kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Silakan Fatin. Teruskan Fiza. Dan kita nak kongsikan sesuatu kepada anda, yang mana kita nak ucapkan tahniah kepada Jong Yi
Ki, iaitu pemenang pingat perak powerlifting kategori 107 kg Sukan Paralimpik 2020. Ini orang kata fresh from the oven lah, yang baru saja memenangi sebentar tadi. Baik, dan ada sesuatu lagi yang kami nak kongsikan berkenaan hashtag program amal COVID, hashtag baik semula, yang mana kita kini berada di kemuncak perjuangan menentang COVID-19 demi membalas jasa dan terus menyokong pengorbanan para pejuang Barisan Harapan. Ayuh Malaysia, kita satukan jiwa untuk baik semula, tabung kemanusiaan Media Prima NSTP menerusi program amal COVID, hashtag baik semula. Dan kini mengumpul dana untuk meringankan beban Barisan Harapan Negara dalam mengatasi COVID-19. Jadi, hulurkanlah sumbangan ikhlas anda kepada tabung kemanusiaan Media Prima NSTP di akaun Maybank 514105323170. Dan jangan lupa untuk stream melalui YouTube Hot TV pada 4 September bermula jam 12.30 malam. Ayuh Malaysia, baik semula. Dan kami akan kembali esok bersama Sugita dan juga Yana dengan topik kisah inspirasi istimewa Hari Kebangsaan. Esok 31 Ogos yang mana kita akan menyambut sambutan Hari Kebangsaan 2021. Hashtag Malaysia Prihatin. Kita terus bersama di Wanita Hak ini untuk berkongsi kisah-kisah inspirasi untuk kita terus semarakkan semangat Hari Kebangsaan kita. InsyaAllah terus jaga diri. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Bye. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia